Okey, untuk peperiksaan ujian bertutur yang akan melibatkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, bilik yang kita perlukan, okey, ada bilik menunggu. Okey, macam amali tadi lah. Ada bilik dapur diri. Ni kita panggil bilik menunggu. Masuk bilik ujian, seterusnya calon akan ke selesai, calon akan ke bilik kuarantin. Okey. Yang kedua, ujian mendengar. Jadi betul-betul lisan ujian mendengar kita akan jalankan, kita akan operasikan seperti mana peperiksaan bertulis. Okey. Seperti mana peperiksaan muek. Seperti mana peperiksaan ujian mendengar PT3. Okey. Calon akan duduk dalam bilik atau dewan macam peperiksaan bertulis. Ketua pengawas akan pasang audio. Okey. Calon akan dapat kertas soalan. Calon akan jawab peperiksaan berdasarkan audio yang dia dengar. Jadi prinsip dia sama seperti mana peperiksaan bertulis, tapi dijalankan lebih awal daripada peperiksaan bertulis. Okey? Okey, boleh? Okey. Okey, dia sebut kat sini, pentaksiran akan dilaksanakan dalam jangka masa sebulan sebelum peperiksaan bertulis. Ujian bertutur akan dilaksanakan dalam tempoh 3 hari sahaja. Okey, ujian bertutur 3 hari sahaja. 3 sidang perlu dilaksanakan dalam sehari. 3 hari sahaja periksa, sehari pun 1 sidang sahaja. Okey. Setiap pusat peperiksaan boleh mengadakan lebih daripada 1 stesen bilik ujian yang bergantung kepada bilangan bilik calon yang mendaftar. Okey. Ini saya akan tulis lepas ni. Okey. Ini petugas-petugas ujian yang kita perlukan. Okey, tuan-tuan perhatikan. Okey, penyela kawasan kita akan cari. Okey. Yang perlu tuan-puan cari ialah pertama, ketua pentaksir pusat ujian. Untuk bahasa Melayu, seorang ketua pentaksir pusat ujian, seorang pentaksir. Okey. Ujian bahasa Melayu ni 2 orang pentaksir akan buat uji seorang calon. Okey. Jadi perlu 2 orang. Untuk bahasa Melayu perlu 2 orang yang akan kita lantik, okey, untuk bertugas di sekolah lain. Jadi ujian bahasa Melayu lisan ni, kalau dulu cikgu sendiri sahaja yang akan buat ujian, tapi untuk format baru ini guru-guru daripada luar yang akan buat pentaksiran ini kepada calon tuan-puan. Okey, kita tukar. Kita akan lantik ke sekolah berdekatan. Jadi tuan-puan cadangkan kepada kita, okey, ketua pentaksir pusat ujian, pentaksir, dan kita akan buat lantikan. Kita akan letakkan dia ke pusat lain. Susung tugas JPN lah. Tuan-puan cadangkan daripada sekolah tuan-puan untuk kita lantik bertukar di sekolah lain. Yang seterusnya adalah pengawas bilik kuarantin. Pun sama. Okey, kalau ketua pentaksir ni, dan pentaksir mesti cikgu bahasa Melayu lah. Okey, pengawas bilik kuarantin, okay, seperti mana ujian amal lisan tadi, siapa-siapa pun boleh dilantik sebagai pengawas bilik kuarantin. Okey. Bahasa Melayu 2 orang untuk 1 stesen. Okey. Dan juga guru bertugas macam amali tadi lah, ada guru bertugas. Okey. Okey, bahasa Inggeris juga sama. Bahasa Inggeris penyela kawasan kita akan cari. Okey. Okey, dia ada 2 pentaksir. Okey. Pentaksir 1 nama dia assessor. Kita namakan dia assessor yang akan bagi markah. Yang ini kalau di sekolah tuan-puan, cikgu sekolah lain yang akan bertindak sebagai assessor. Okey, maka tuan-puan perlu cadangkan kepada kita untuk kita lantik pentaksir assessor ni daripada sekolah tuan-puan untuk bertugas di sekolah lain. Okey. Pentaksir 2 pula kita panggil interlokutor. Interlokutor ini adalah guru-guru bahasa Inggeris di sekolah tuan-puan, okey, yang akan bertugas di sekolah tuan-puan sendiri. Okey. Jadi dalam bahasa Inggeris ni, yang akan bertanyakan soalan kepada calon adalah interlokutor, iaitu cikgu sekolah sendiri. Okey. Yang akan bagi markah adalah assessor, cikgu sekolah lain. Okey, boleh. Jadi perlu ada assessor seorang, interlokutor seorang. Tapi lantikan adalah daripada JPN. Okey. Sama juga pengawas bilik kuarantin. So, pengawas bilik kuarantin ni siapa-siapa pun boleh dilantik. Okey. Pentaksir mesti guru bahasa Inggeris lah. Okey. Dan seterusnya guru bertugas. Okey.
Ini samalah, okey. Yang saya sebut tadi, lantikan petugas oleh JPM. Nilai kuasaan, ketua pentaksir pusat ujian, pentaksir, pengawas bilik kuarantin. Okay? Nak tanya, untuk pentaksir tu, berapa orang pentaksir bahasa Melayu? Berapa orang kita punya calon Okey, nanti saya lepas ni. Okey. Okey, lantikan petugas ujian bertutur bahasa Melayu. Nilai kuasaan kita lantiklah ketua pentaksir. Keutamaan kita untuk ketua pentaksir pusat ujian bahasa Melayu adalah kalau sekolah tuan-puan tu ada ketua pentaksir kebahasaan, ketua pentaksir negeri, ketua pentaksir kawasan yang terdiri daripada guru-guru mata pelajaran bahasa Melayu, okey, beri keutamaan kepada mereka ini untuk kita lantik. Okey, kalau tak ada, barulah yang seterusnya barulah kita lantik daripada dalam kalangan guru-guru bahasa Melayu. Okey. Pentaksir adalah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Melayu dari sekolah yang berhampiran. So kita akan cuba lantik ke sekolah berhampiran juga. Okey. Tuan-puan cadangkan daripada sekolah tuan-puan. Okey. Kita akan susung ke mana dia akan bertugas. Sama juga dengan pengawas. Okey. Boleh Okey. Untuk bahasa Inggeris pun boleh kata hampir sama. Okey. Assessor, okey, bukan daripada sekolah pusat ujian. Okey. Boleh ni assessor, cikgu daripada sekolah lain akan bertugas di sekolah kita. Interlokutor, cikgu sekolah kita yang akan bertugas di sekolah kita. Pengawas, cikgu sekolah lain yang akan bertugas di sekolah kita. Okey. Salam Cik Ahmad. Ya. Kalau saya sekolah swasta, Amin boleh hantar nama pengawas ke tak perlu? Sekolah swasta, okey, interlokutor sekolah sendiri. Pentaksir kita kena cari sekolah KPM. Sama juga dengan pengawas. Maka sekolah swasta tuan-puan hanya letak calon-calon interlokutor sahaja. Boleh? Boleh. Okey. Tuan, Ya. yang pentaksir dengan ketua pentaksir tu kalau boleh kita utamakan yang mengajar SPM lah kan? Ya, sepatutnya lah. Patutnya tiada penolakan daripada mereka lah. Sebab itu memang tugas mereka. Nak tanya, kalau macam sekolah saya kan, Ya. ni kita orang memang tinggal 3 orang sahaja cikgu optionist BI untuk 1,000 pelajar. Jadi macam Sekolah mana tu? sekolah SMK Kijal. Jadi kalau nak kata nak bertugas kat 3 sekolah orang lain, sahaja. ya 3 orang saja, betul. Yang lain tu memang cikgu yang memang ajar sekelas kita orang input. Sekarang 1, 2, 3. Apa dia? Cikgu yang mengajar tingkatan 1, 2, 3. Itu semua cikgu bukan option. Tingkatan 5 tu memang semua cikgu tingkatan 5 tu hanyalah cikgu yang option tu je, 3 orang. Calon ramai Jadi, kan? Calon berapa orang? Selalunya ada 4 tapi 1 dah pindah baru ni. Tak, calon Oh, calon. sekolah. Calon 170. Sasah lah macam dua sidang kan? Ya. Dua pekat, Macam mana tu? Nanti sekolah cikgu isi dulu. Okey? Okey. Cik nak tanya, yang saya faham tadi, ketua pentaksir untuk bahasa Melayu nak seorang kan? Lepas tu pentaksir tu berapa orang? Seorang juga ke? Dia gini, masa ujian, okey, dia akan ada 2 orang pentaksir. Faham tak? Yang akan mentaksir seorang calon. Dia pairing. Untuk bahasa Melayu. Jadi kita kena Bahasa calon 2 orang lah ni untuk bahasa Melayu 2 orang. Tapi bergantung pula pada bilangan calon. Nanti saya tunjukkan ni berapa orang kita nak. Okey. Mana? Bahasa Inggeris pun nak 2 orang juga. Cuma seorang daripada sekolah lain, seorang daripada sekolah kita. Okey. Okey, ini jadual ujian bertutur bahasa Melayu. Okey. Dalam satu hari, okey, kita boleh buat 3 sidang bahasa Melayu. Dan dalam satu sidang, okey, kita hanya boleh buat 8 orang. So sehari kita hanya boleh buat 24 orang. Okey, sehari 24 orang je boleh buat. 3 hari hanya 72 orang sahaja.
Jadi sekiranya calon lebih daripada 72 orang, okey, maka sekolah perlu cadangkan agar pentaksir ini kena darab 2 jugalah. Ini satu stesen, kan? Kalau 2 stesen, maka pentaksir untuk bahasa Melayu mesti 4 orang. Faham tak ni? 2 orang hanya boleh buat sehingga maksimum 72 orang sahaja dalam tempoh 3 hari. Jadi kalau sekolah perempuan lebih daripada 72 orang, maka kena ada 2 orang lagi untuk taksir calon. Dan kalau calon lebih daripada 144 orang, maka perlu ada 6 orang. Dan kalau ada lebih lagi daripada 216 orang, maka perlu ada 4 kumpulan pentaksir ataupun 8 orang. Okey, boleh? Okay, jadi Assalamualaikum. Ya. Jika calon saya 79 orang, adakah Ya, masih kita 4 kira orang? 2 grup selalu. Okey. Lebih je 72, 2 grup. Lebih je daripada 144, 3 grup. Lebih sahaja 216 orang, 4 grup. Ni untuk bid kan? Calculation kita gitu. Okey? Ni untuk BM lah kan? Untuk BM. Okey. Okey. Cik Zan, benda bilangan-bilangan ni dia auto dalam sistem kan? Ya, auto. Okey. Okey, untuk di musim COVID ini, okey, di musim COVID ni, kita perlukan juga simpanan. Kita tidak boleh ambil cukup-cukup. Time exam, ada cikgu kena kuarantin, kena COVID, so kita perlu prepare dengan stok untuk kita replace, kita ganti cikgu tu. Jadi setiap sekolah saya minta lebih seorang untuk bahasa Melayu. Yang bahasa Inggeris pun saya minta lebih seorang. Faham? Kalau sekolah tu katakan peluang ni 4 orang je sepatutnya, tapi saya dalam sistem tu saya letak 5. Yang last tu sebagai simpanan. Minta sangat. Musim-musim COVID kita kena ada simpanan. Okey? Okey. Seterusnya, ujian bahasa Inggeris. Okey. Betul-betul bahasa Inggeris. Okey. Kalau tadi bahasa Melayu, okey, 8 orang satu sidang, bahasa Inggeris dia 16 orang satu sidang. Okey. So sehari kita boleh buat 48 orang, 3 hari 144 orang. Okey. So kalau calon sekolah dia kurang daripada 144 orang, maka satu assessor, satu interlocutor. Okey. Dan kalau calon sekolah dia lebih daripada 144 orang, maka dia perlukan 2 assessor dan juga 2 interlocutor. Okey, faham cakap ni? Sebab ujian betul-betul bahasa Inggeris, 2 orang pentaksir, assessor, interlocutor, 2 orang calon sekali buat. Bahasa Melayu, okey, bahasa Melayu, calon untuk satu sidang ini, pentaksir akan buat individu dulu 8 orang. Lepas habis 8 orang ni, okey, buat seorang, calon pergi bilik kuarantin, yang kedua pergi bilik kuarantin, sehingga yang ke-8. Selesai dengan 8 orang, mereka akan dipanggil sekali lagi untuk buat secara berkumpulan 4 orang. Okey, hanya untuk selesai satu sidang tu, 2 kali calon akan masuk bilik ujian. Individu dan juga berkumpulan. Berkumpulan 4 orang satu kumpulan. Okey, boleh setakat ni. Lagi satu soalan. Nak tanya apa nama? Kalau macam SUP juga adalah cikgu BI, adalah cikgu BI Teleshot. Lepas tu SUP juga adalah cikgu BI. Adakah SUP akan ada kerja lain masa ujian lisan ataupun boleh jadi interlocutor tu je? SUP ni pertama dia perlu sediakan senarai calon lah. Kalau SUP dah ready benda-benda tu, biasa tak ada masalah. Lelok kan? Maksudnya boleh tu kan? Boleh. Okey, tunjuk. Tapi lebih logik lah kalau SUP tu jadi interlocutor kan? Apa dia? Lebih logik lah kalau SUP tadi dah short cikgu, SUP tu akan jadi interlocutor dan hantar cikgu lain jadi assessor tu sekolah lain tu tak? Ya. Okey. Dengan standby juga kalau ada orang tanya, kita masih berada di situ lah kan. Baiklah. Pulang pada sekolah lah. Okay. Tuan, tanya satu lagi. Ya. Tadi kan untuk ujian bahasa Melayu, satu grup tu maksimalnya 72 orang kan? Ya. Jadi kalau 2 grup tu maksudnya kena sediakan 2
ketua pentaksir lah tu macam mana? Ketua pentaksir kita nak satu pusat satu sahaja. Jadi kena tambah yang pentaksir tu yang banyak pentaksir lah. sahaja. Okay. Ketua pentaksir ni macam ketua pengawas lah. Satu pusat ada seorang. Okey. Okey. Okey, panduan pengisian dia hampir sama dengan ujian manisan. Tuan-puan isi sahaja kod sekolah. Kod sekolah. Dia akan keluar maklumat di sini. Pusat satu, calon bahasa Melayu dia berapa orang calon sekolah, berapa orang calon lain ataupun persendirian. Sebab kita akan masukkan sekali juga calon sekolah lain dan juga calon persendirian yang mendaftar di sekolah-sekolah yang ada calon persendirian. Boleh. Assalamualaikum. Saya nak tanya, yang tadi ujian bertutur tu kan, kalau macam yang bahasa Inggeris tu kan, let's say sekolah saya ada 87 orang kan calon. Lepas tu macam bilangan hari tu depends atas sekolah ke macam mana? Ke memang kena buat satu hari tu memang wajib 3 sidang kalau calon banyak tu? Macam mana? Yang tu nanti saya akan jelaskan kemudian lah. Okey. Yang pegawai dia Ustaz Rashidi tu, kebetulan dia tak dapat. Tadi dia di hospital hari ni. Okay. Tapi untuk masa ni kita ikut panduan ni dulu. Terima kasih. Okey, bila tuan-puan isi ikut sekolah, dia akan keluar maklumat calon sekolah berapa, calon lain ataupun calon persendirian berapa orang. Jadi bilangan petugas akan keluar kat sini. Pentaksir bahasa Melayu 5 orang contohnya kat sini. Kalau ikutkan 4 orang yang kita nak, seperti mana saya sebut tadi, kita nak simpanan seorang. Okey. So pentaksir bahasa Inggeris pun kita nak juga simpanan seorang. Kalau ikutkan seorang je nak, kita nak juga seorang simpanan. Asik interlokutor pun seorang. Okey. So ini pengawas kuarantin berapa kita nak? BM kita nak 3 orang, BI kita nak 3 orang. Okey. So tuan-puan isilah kat sini. Pentaksir bahasa Melayu, okey, nama kad pengenalan, nama telefon. Pengawas yang akan bertugas di bilik kuarantin, nama, nombor kad pengenalan dan juga nombor telefon. Okey. Bahasa Inggeris pun sama, assessor dia siapa? Okey. Siapa assessor? Okey. Siapa yang akan bertindak interlokutor? Okey. Interlokutor kita akan lantik bertugas di sekolah sendiri. Assessor kita akan lantik bertugas di sekolah lain. Dan seluruhnya ialah maklumat pengawas bilik kuarantin. Okey. Selesai, tuan-puan save file ini, namakan dia UL SPN 2021 dan kod sekolah. Okey. Okey, boleh? Setakat ni. Dan untuk memudahkan tuan-puan, saya rasa urusan siapa nak kena lantik ini, sepatutnya yang perlu ambil tanggungjawab ini ialah panitia bahasa Melayu lah. Bahasa Inggeris, panitia bahasa Inggeris. Okey, dia yang patutnya beri nama pada tuan-puan. Okey, mudahnya tuan-puan print sheet ni bagi pada guru bahasa Inggeris, guru bahasa Melayu. Okey. Cuma bahagian ni sajalah, bahagian pengawas bilik kuarantin ini. Mungkin ini adalah tugas tuan-puan lah untuk cari. Okey. Dan untuk bahasa Inggeris pun mungkin tuan-puan boleh guna orang sama untuk pengawas ni. Sebab ujian adalah hari yang berbeza. Okey. Okey, seterusnya kumpulan petugas untuk ujian mendengar. Okey, ujian mendengar ni dia macam peperiksaan bertulis sahaja. Assalamualaikum. Ya. Tadi kita sampai dekat pentaksir je tak? Ya. Bahagian untuk pengawas bilik kuarantin. Kuarantin saya dah letak semua berapa orang yang kita. Okey, tengok dekat ni je lah, NTCP je. Ya, tengok sini saja. Default saya 16 orang untuk satu bilik. Mengambil kira jarak. Apa ni jarak penjarakan sosial tu. Saya tengok pesan bertulis SPM baru ni, ratanya 16 orang satu bilik boleh muat. Bilik kelas lah. Okey. Baik, terima kasih. Maka kalau sekolah tu ada 2 stesen kan, mungkin satu boleh buat blok A1, blok B1 kan. Tak ada masalah. Yang penting bilik kuarantin, bilik menunggu perlu dekat
dekat dengan bilik ujian. Okey, itu dari segi tempat lah. Dan tu kita akan jelaskan kemudian lah. Kita akan panggil tuan-puan dari segi pengoperasian sebenar ujian itu nanti. Okey. So ujian mendengar saya rasa tidak ada masalah. Kita akan ambil data yang sama untuk peperiksaan bertulis. Okey, sebab kaedah dia sama. Ada penyelekuasan, ada ketua pengawas, ada timbalan ketua pengawas, ada pengawas, ada guru bertugas. Okey. Sama dengan peperiksaan bertulis. Nantikan dia pun sama seperti mana. Nantikan dia berbeza. Bertulis mendengar. Okey, tapi kita boleh nanti orang yang sama. Okey. Dan ujian mendengar ni sehari saja. Bahasa Inggeris sehari, bahasa Melayu sehari. Okey. Jadi tugas kami pun di GPM banyak kali, 4 kali kena keluarkan surat lantikan. Okey. Jadi saya maulah kerjasama tuan-puan agar cadangkan nama-nama yang kalau boleh kita tidak buat kerja 2-3 kali dah. Okey. Okey. Selesai. Okey, yang untuk peperiksaan bertulis akan diterangkan oleh Ustaz Saiful nanti. Okey, yang menggunakan sistem MPCP. Jadi selesai semua tuan-puan isi. Okey, tuan-puan create satu folder. Namakan folder itu petugas SPM 2021. Nama letak kod sekolah. Tuan-puan isi ketika file yang kita berikan itu. Masuk dalam folder ini, emailkan kepada saya. Okey. afzanizan.muhammad@moi.gov.my, hantar pada atas 20 November 2020.